Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dia tidak mempengaruhi ataupun mengarah hakim untuk masukkan Najib ke dalam penjara. Betul lah apa yang Mahathir cakap tu. Dia tidak panggil hakim untuk menghadap dia ataupun telefon hakim untuk menentukan yang Najib ni akan dipenjarakan. Itu bukan style Mahathir. Mahathir tahu kalau ketua hakim pergi jumpa dia, satu dunia akan tahu. Kalau Mahathir telefon ketua hakim tu pun, perkara tu akan bocor. Misalnya, perbualan Anwar Ibrahim dengan isteri Hamzah Zainuddin. Ini tahun 98 punya cerita ni. Perkara tu bocor. Perbualan Najib dengan Razak Baginda bocor. Perbualan Anwar dengan Zaid Hamidi bocor. Perbualan Najib di mana boleh dengar suara Rosmah di belakang bocor. Dan Latifah Koya semasa tu dia mengetuai SPRM, dia pun telah bocorkan rakaman perbualan Najib. Jadi tak selamat kalau kita telefon seseorang tu dengan untuk membincang perkara yang begini sensitif, bahaya. Tapi Mahathir ada cara untuk sampaikan arahan ataupun sampaikan message kepada hakim. Dan ini cara yang selamat dan hakim faham apa maksud Mahathir tu. Bila dia keluarkan kenyataan-kenyataan tertentu, ada message tu. Dan Mahathir selama ini telah keluarkan kenyataan banyak kali, bukan sekali, bahawasanya Najib ni memang bersalah. Najib ni sah curi duit. Najib ni terlibat dengan penyelewengan SRC 1MDB dan macam-macam lagi. Mahathir panggil Najib ni lanon, lanon bugis, penyamun, perompak, pencuri, macam-macam. Dan Mahathir keluarkan kenyataan ni acak kali, bukan sekali, banyak kali. Dan kalau orang lain ni mungkin boleh dianggap sebagai contempt of court. Boleh dihukum. Tapi Mahathir dia tak kisah contempt of court. Dan Mahathir telah buat ini pada masa dulu. Misalnya tahun 98. 98-99. Semasa Anwar dibuang dari UMNO dan di-charge dengan beberapa kes sodomi salah guna kuasa. Mahathir ada berkata, Mahathir kata dia tak perlu mahkamah. I don't need the court. Mahathir kata dia telah sendiri siasat kesalahan Anwar ni. Dia telah panggil semua orang terlibat. Dia telah bercakap dengan mangsa Anwar. Dan Mahathir sudah tahu semua cerita. Mahathir tahu yang sah Anwar ni bersalah. Sah Anwar ni melakukan apa yang dia dituduh. Dan tak perlulah mahkamah meyakinkan dia. Dia sendiri sudah tahu cerita. Dan biarlah mahkamah nak kata apa sekalipun. Mahathir tak peduli lah. Sebab Mahathir sendiri dah siasat. Mahathir dah panggil semua orang. Mahathir dah interview dia orang seorang-seorang. Dan Mahathir tahu memang Anwar bersalah. Memang Anwar terlibat dengan sodomi. Confirm. Jadi mahkamah ni yang nak bersidang mendengar kes Anwar ni, macam mana dia orang nak kata Mahathir ni salah? Macam mana dia nak kata Mahathir ni bohong, Mahathir ni fitnah? Mahathir confirm. Saya tak perlu mahkamah. Saya dah siasat. Saya tahu dah semua cerita ni. Saya dah jumpa semua orang seorang-seorang dan saya dah interview dia orang. Biarlah mahkamah nak kata apa sekalipun. I know Anwar is guilty. So mahkamah tak kisahlah by hook or by crook, mahkamah terpaksa mengeluarkan keputusan yang Anwar ni bersalah. Walaupun kalau tidak ada bukti yang nyata, kalau saksi-saksi ni bercanggah, kenyataan mereka tidak konsisten,
mahkamah terpaksa tolak ke tepi dan mahkamah kata walaupun saksi ni mungkin tidak konsisten, walaupun saksi ni sekejap kata begini, sekejap kata begitu, tapi mahkamah masih terima kenyataan saksi walaupun kenyataan mereka ni berpusing-pusing. Jadi apa kalau dah saksi itu tidak konsisten, saksi itu putar belit, maknanya kena tolaklah kenyataan saksi. Mahkamah kata dah tak perlu tolak, kita terima. Dan memandangkan Anwar ni gagal untuk membuktikan yang dia tidak bersalah, maka kita anggap dia bersalah. Semenjak bila yang dituduh, yang tertuduh mesti membuktikan dia tidak bersalah, padahal kerja pendakwa lah untuk membuktikan yang dia bersalah. Jadi banyak penyelewengan dalam kes Anwar ni, tapi oleh kerana Mahathir confirm 100% Anwar ni bersalah, maka hakim pun terpaksa setuju dengan Mahathir, kata bersalah. Kes Najib ni serupa. Kes Najib ni sah Najib curi duit, sah Najib bersalah, sah Najib ni penyamun, lanun, menyelewengkan duit rakyat dan sebagainya. Jadi mahkamah sukar untuk nak berkata yang Najib ni tidak bersalah. Terpaksa kata Najib bersalah kerana kalau tak kata Najib bersalah, maka Mahathir akan jadi pembohong. Bermaknanya Mahathir ni fitnah. Untuk mengelak dari Mahathir ni dilabel pembohong atau fitnah ataupun memalukan Mahathir, mahkamah terpaksa kata ya betul Najib bersalah. Najib bersalah sebab Mahathir sudah kata dia bersalah dan Mahathir sudah ulang repeat benda ni banyak kali dan satu dunia sudah dengar hukuman Mahathir. Jadi apa perlu Mahathir ni duduk repeat again and again? Oleh kerana mesej ni bukan mesej Mahathir kepada ahli UMNO. Mesej Mahathir ni bukanlah kepada pengundi Malaysia. Mesej Mahathir ni khas kepada hakim. This is his message to the court. Dan Mahathir tak kisah orang UMNO terima tak terima, pengundi setuju tak setuju. Mahathir tak kisah sebab pilihan raya lama lagi. Jadi as far as Mahathir is concerned, this message is to the judge. Dan judge ni kena dengar message Mahathir. Jadi mau tak mau, walaupun hakim ni rasa hukuman ni berat ataupun mahkamah rasa Najib ni sepatut diberi peluang untuk bela diri dia, mahkamah terpaksa tutup semua pintu dan menghukum Najib semata-mata kerana ini arahan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kalau orang tidak faham lagi secara Mahathir memberi arahan, maknanya orang tu banyak lagi perlu belajar lah. Orang tu masih jahil dari segi politik dan dari segi taktik Mahathir. That has been Mahathir style dari dulu. Mahathir akan keluar statement, kononnya statement tu random statement, yang sebenar statement-statement Mahathir ni dituju kepada orang-orang tertentu. Dari dulu ni, dari masa Mahathir belum jadi Perdana Menteri, tahun 70-an, iaitu 50 tahun dulu sampai sekarang, Mahathir stylish, dia akan deliver message dia, kononnya macam dia ni random sajalah, maknanya dia hanya mengeluarkan pendapat. Yang sebenar pendapat Mahathir ni ialah message kepada sektor-sektor ataupun orang-orang tertentu. So yes, Mahathir did bagi arahan kepada hakim, sah. Cara Mahathir bagi arahan kepada hakim tu bukan dengan panggil mereka menghadap ataupun telefon mereka. Kalau Mahathir buat macam tu, perkara ni akan bocor. Tapi mesej Mahathir ni clear. Najib must go to jail. Now, satu lagi perkara. Sebelum mahkamah membuat keputusan tentang Najib ni, Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, ada jumpa Peguam Negara Idrus Harun. Mereka ada berjumpa. Dan Ismail Sabri pun nak tanya khabar macam mana kes Najib ni. Apa akan berlaku. Yalah, sebagai Perdana Menteri, dia kena ambil berat juga kes
bekas Perdana Menteri Malaysia. Jadi dia ada tanya. Dan Idris Harun memberi briefing lah kepada Ismail Sabri tentang perjalanan kes dan apa yang akan berlaku. Dan mereka telah bincang tentang permohonan Najib sebab perkara ni telah dibincang lebih awal lagi. Pemohon Najib untuk lanjutkan masa, postpone lah 3-4 bulan supaya dia boleh tukar hakim, tukar lawyer, tukar peguam dan memohon untuk masuk ni bukti-bukti baru. Dan peguam Najib ni perlu 3-4 bulan untuk prepare supaya dia boleh resubmit lah dia punya pleading dan sebagainya. Dan AG semasa itu dalam perjumpaan dengan Perdana Menteri, dia kata tidak ada halangan sekiranya maknanya Najib perlu lanjutan masa dan tidak ada halangan dari segi undang-undang. There's nothing in the law that says cannot be done. Sebab kalau ikut kes Anwar dulu pun sampai 8 tahun, postpone sampai 69 kali. Jadi kalau nak kira Anwar punya kes tu lagi teruk berapa tahun, Najib punya kes ni baru berapa tahun. Dan baru berapa kali je minta ni postpone, banding dengan Anwar sampai hampir 70 kali postpone, 8 tahun baru. Jadi boleh lah, maknanya boleh dipertimbangkan. Tapi apabila permohonan dibuat untuk tangguh masa 3-4 bulan, Ketua Hakim tolak. Jadi yang sebenarnya Ismail Sabri pun terkejut, because pandangan Ismail Sabri masa tu tidak ada halangan, dan perbincangan dia dengan AG tu kata yalah ikut undang-undang tak salah, mana there's nothing wrong with this, boleh dipertimbangkan. Tapi apabila permohonan dibuat, ditolak oleh Ketua Hakim. Jadi Perdana Menteri pun terkejut lah, sebab dia rasa benda ni dah selesai, macam mana pula sekat. Jadi that one is confirm. Mungkin Ismail Sabri bincang perkara ni dengan Peguam Negara, tetapi Ketua Hakim tak ikut oleh kerana Ketua Hakim sudah terima arahan dari pihak keempat. Fourth party was involved. Jadi tak payahlah kita ni cerdik sangat untuk nak memikirkan apa berlaku, what happened, how come Ketua Hakim ni lari daripada pendapat Peguam Negara. So kita fahamlah di situ, maknanya above AG, above Prime Minister, there is another fourth power, more powerful than Prime Minister and AG. Dan orang ni lah yang kontrol perjalanan mahkamah dan perjalanan perbicaraan Najib Tun Razak. Assalamualaikum, salam sejahtera.